Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Bahasa Arab Menengah 1 yang terdiri daripada ahli kumpulan yang pertama Muhammad Zulhilmi bin Amran, yang kedua Kamarul Hafiz bin Yusuf dan yang ketiga Muhammad Hilmi bin Muhammad Zain. Kami ingin membentangkan tentang teknik pengajaran, iaitu teknik penerangan di bawah tajuk memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang untuk subjek pendidikan Quran dan As-Sunnah. Antara isi kandungannya ialah yang pertama, hadis dan intisari hadis. Yang kedua, pengertian nikmat sihat dan masa lapang. Yang ketiga, keperluan menjaga dan memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Keempat, kepentingan mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kelima, usaha untuk memanfaatkan kesihatan dan masa lapang dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar semua, kita akan masuk ke bahagian yang pertama, iaitu tentang hadis dan intisari hadis. Daripada Ibnu Abbas berkata, Nabi telah bersabda yang bermaksud dua nikmat yang kebanyakan manusia sering terpedaya, iaitu nikmat sihat dan masa lapang. Riwayat Al-Bukhari. Intisari hadis tersebut, yang pertama, kebanyakan manusia ni sering kali tertipu dan terpedaya dengan nikmat kesihatan dan masa lapang. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana mereka ni telah tertipu dengan perkara-perkara dunia. Sebagai contohnya, kalau kita tengok tentang kemajuan-kemajuan yang telah berlakulah pada zaman sekarang, seperti teknologi, IT, pembangunan gadget dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara tersebut akan melalaikan terutamanya para pelajar lah, jika mereka ni tidak pandai menggunakannya untuk ke arah kebaikan lah. Maka perkara-perkara yang berfaedah mereka susah untuk lakukan kerana terpedaya dengan perkara-perkara yang lalai. Macam tu. Dan yang kedua, usaha dan amalan akan menjadi sia-sia sekiranya meninggalkan suruhan agama. Maksudnya kat sini, jika seseorang, terutamanya pelajar tu, jika dia tinggal suruhan agama, maka masanya akan terbiar macam tu je. Maksudnya dia tak akan rasa tak akan rasa masa itu yang bermanfaat baginya, macam tu. Sebagai contohnya, mereka ni bermain game, buat benda yang tak berfaedah, lepak situ, lepak sana, lepak sini kan. Jadi bila mereka buat perkara tersebut tanpa melakukan suruhan Allah, suruhan agama, maka dia akan memang rasa masa tu terbiar macam tu je. Perkara tersebut amat merugikan. Jika seseorang itu melakukan ibadah, banyaklah ibadah apa pun, maka dia akan rasa amat berguna masa yang dia buat, yang dia guna tu. Dan yang ketiga pula, manusia dituntut untuk memanfaatkan masa lapang dan kesihatan dengan aktiviti yang berfaedah. Macam saya sebut tadilah. Iaitu, kita hendaklah cari apa sahaja yang boleh mengisi masa lapang tu dengan perkara faedah. Bukan hanya duduk saja tanpa buat apa. Katakanlah kita tak ada apa nak buat. Kita keluar rumah ke, pergi sapu sampah ke, ataupun pergi bersia-sia ke pantai ke tempat-tempat lain ke, untuk melihat keindahan alam. Perkara tersebut juga boleh memberi manfaat, bukan hanya sia-sia. Jadi kalau kita buat perkara-perkara yang sia-sia seperti melepak, ataupun bermain game, ataupun pergi
naik motor berlomba dengan kawan-kawan, perkara tersebut lebih-lebih lagi akan memberi mudarat kepada para pelajar terutamanya lah. Jadi para pelajar hendaklah tahu perkara mana yang baik dan perkara mana yang buruk terhadap mereka. Jika mereka tak dapat bezakan, maka mereka akan terus lalai dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang mana akan menyia-nyiakan masa sihat mereka dan masa lapang mereka. Dan apabila nikmat sihat dan masa lapang ditarik, maka masa tu mereka akan sedarlah betapa amat pentingnya sihat dan masa lapang tersebut. Macam tu. Boleh faham semua? Dan yang kedua, kita akan masuk kepada pengertian nikmat sihat dan masa lapang. Yang pertama, nikmat sihat. Sihat itu adalah suatu keadaan yang mana seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Dan yang kedua juga, manusia ni berada dalam kerugian apabila kesihatannya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Memang sia-sialah kan kalau kita sihat tapi tak melakukan apa-apa yang berguna. Baik tak sihat je, maksudnya apa guna sihat, macam tu. Jadi kalau kita sihat, katakanlah orang yang sihat tubuh badan, dia sepatutnya dia bekerja, bukan duduk saja kan. Kalau dia boleh cari kerja, jangan menganggur kan. Ataupun kalau pelajar, dia sihat tubuh badan, takkan dia nak duduk dalam rumah je, nak main game ke, nak buat apa. Maksudnya tak guna kesihatan tu pada tempat yang sepatutnya. Kalau pelajar juga, apabila dia berjumpa dengan orang-orang yang warga emas ke, kat mana-mana ke, dia boleh tolong untuk akak barang ke, apa-apa kan. Maksudnya dia memiliki tubuh yang sihat. Tapi kalau dia tak gunakan, maksudnya dia menyia-nyiakanlah tubuh badan yang sihat tersebut. Yang mana jika seseorang itu menggunakan nikmat badan yang sihat itu ke arah kebaikan, maka ia akan mendapat ganjaran pahala yang besarlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengertian masa lapang pula adalah keadaan seorang itu yang tiada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan, dan masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi lah. Semua perkara bergantung kepada ketentuan masa, sama ada memberi keuntungan atau kerugian, sehingga kan masa diibaratkan seperti emas. Maksudnya kat sini, masa lapang ni, seseorang tu rasa macam tak tahu nak buat apa, kosong je. Dia ada masa lapang tapi dia tak buat apa-apa. Tu adalah masa lapang lah. Kalau dibiar macam tu je, macam rugi. Seperti mana yang kita tahu kan, masa itu ibarat seperti emas. Kenapa kata seperti emas? Katakanlah kita guna masa tu untuk bekerja, kita gunakan masa untuk perkara yang kebaikan kan, maka perkara itu akan memberi keuntungan kepada kita. Maksudnya untung. Jadi untung ni ibarat emas lah kan. Kalau kita dapat keuntungan tu seperti kita dapat emas. Macam tu. Dan masa lapang tersebut juga banyaklah berkaitan dengan perkara-perkara yang berfaedah lah. Kalau kita tidak melakukan perkara-perkara yang berfaedah, maka masa lapang tersebut juga akan menjadi sia-sia kerana tidak terisi dengan perkara yang baik lah. Macam tu. Semua faham Terima kasih kepada rakan sahabat saudara Kamarul. Baiklah, saya Muhammad Hilmi akan sambung kepada poin yang ketiga, iaitu keperluan menjaga dan memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Baik, kita lihat kepada mengapa kita kena menjaga akan nikmat sihat ini. Yang pertamanya, agama Islam itu sendiri menyuruh umatnya supaya menjaga kesihatan. Hal ini kerana segala aktiviti ataupun rutin harian kita dapat dilaksanakan dengan teratur ataupun aktif
Ini kerana bebas daripada masalah kesihatan. Contohnya solat. Solat dapat kita lakukan ataupun laksanakan dengan baik. Ini kerana kita memiliki tubuh yang sihat. Ataupun puasa. Kalau sakit, tidak dapat melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik. Okay, kemudian yang keduanya, perlu mengadakan kempen gaya hidup sihat. Contohnya pemakanan secara berkhasiat ataupun aktiviti riyadhah. Ini kerana dapat membantu masyarakat untuk kekal sihat dan proaktif dalam pekerjaannya. Okey. Yang ketiganya ialah apabila manusia ini menjaga akan nikmat sihat, hal ini dapat memelihara fungsi akal supaya manusia ini dapat berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. Ibarat bab kata pepatah Arab, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat itu daripada tubuh badan yang sihat. Okey, baik, kita lihat kepada keperluan memanfaatkan masa lapang. Okey, menghargai masa lapang iaitu dengan melakukan perkara yang bermanfaat. Kerana manusia yang bijak ini, dia dapat menguruskan masanya dengan betul dan berkualiti. Okey, pembahagian masa yang lapang yang betul ini dia meliputi waktu beribadah, waktu belajar, beriadah bersama keluarga ataupun kawan-kawan, serta melakukan aktiviti bersama masyarakat. Jikalau seseorang itu gagal menguruskan masa dengan betul, ini akan mengakibatkan banyak urusan ataupun aktiviti seseorang tersebut akan tergendala. Kemudian kita lihat kepada kepentingan akan mensyukuri nikmat Allah. Okay, apakah itu kepentingan mensyukuri nikmat Allah? Bersyukur kerana mendapat nikmat Allah ini adalah satu kewajipan setiap hambanya. Kerana Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jikalau engkau bersyukur, la azidannakum, maka kami akan tambahkan lagi. Wa la in kafartum, jikalau engkau kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Okey, kemudian kepentingan bersyukur nikmat Allah ini juga akan meningkatkan hasil produktiviti kerja kerana ingin mengekalkan kreativiti dan kualiti yang dimiliki. Kalau bersyukur ini, seseorang itu bersyukur, maka akan meningkatlah akan produktiviti seseorang itu. Okey, seterusnya, mendidik diri menjadi insan yang lebih tawaduk kerana bersifat rendah diri dan tahu untuk hargai orang lain. Okay, seterusnya, apabila seseorang itu bersyukur akan nikmat Allah ini, dia akan meningkatkan ataupun memajukan ekonomi negara kerana penglibatan dan sumbangan rakyat yang sihat dan berkemahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zulhalmi bin Amran. InsyaAllah akan sambung. Sambung untuk poin yang apakah usaha untuk memanfaatkan kesihatan dan masa lapang dalam kehidupan. Bagaimana usaha untuk kita memanfaatkan
apakah usaha kita dari sudut individu ataupun dari sudut mana-mana sudut lah. Okey, baik, kita bincangkan ke slide yang seterusnya. Baik, jadi untuk usaha-usaha yang untuk memanfaatkan kesihatan, iaitu saya membahagikan kepada 3 bahagian. Iaitu bahagian yang pertama adalah bahagian individu, bahagian yang kedua adalah negara, dan bahagian yang ketiga adalah dari segi masyarakat. Okay, kita pergi kepada satu-satu. Bagaimanakah usaha sebagai seorang individu untuk memanfaatkan kesihatan? Yang pertama, kita kena memperuntukkan waktu rehat yang mencukupi dan berkualiti. Ya. Jadi kita ni sebagai seorang individu ni, kita perlulah Allah jadikan siang dan malam, dari mana siang untuk kita bekerja, malam untuk kita berehat. Kita kena seimbang antara dua. Tidak boleh 24 jam kita kena bekerja. Tak, itu akan memudaratkan kesihatan kita. Dan yang kedua adalah membuat pemeriksaan kesihatan sebagai langkah pencegahan awal penyakit. Tak, kita kadang-kadang kita kena pergi jumpa doktor apabila kita rasa badan tak sihat, rasa macam lemah ke. Kita pergi cek. Tak, kita pergi cek ke pemeriksaan kesihatan supaya kita dapat bersedia. Badan kita ni perlu apa. Dan yang keduanya dari sudut negara. Yang sudut negaranya kita kena mengadakan kempen pemakanan halal thayyibah untuk membina kesihatan yang berkualiti. Dan yang kedua, menguatkuasakan kawasan larangan merokok secara efektif dan efisien. Jadi di sini kita tengok peranan negara juga dapat membantu dalam memanfaatkan kesihatan masyarakat kita. Dari segi masyarakat kita sendiri pula, kita kena meluangkan masa beriadah bersama keluarga untuk mengeratkan silaturahim. Jadi kita kena ambil satu ruang, satu masa di mana kita kena beriadah. Kita kena pump jantung kita ni supaya jantung kita ni sentiasa aktif, sihat. Dan yang kedua, ahli keluarga membersih kawasan rumah untuk kehidupan yang sejahtera. Jadi kawasan ni, rumah ni adalah tempat tinggal kita lah. Tempat tinggal kita, tempat maksudnya kita berehat. Jadi kita kena pastikan rumah kita tu sentiasa bersih. Okey. Jadi apakah usaha-usaha untuk memanfaatkan masa lapang ni? Usaha-usaha ni adalah sebagai individu kita kena memperbanyakkan zikrullah sebagai tanda hamba yang bertakwa. Orang kata makanan rohani kita. Makanan rohani kita adalah perbanyakkan zikrullah. Dan yang kedua adalah membaca buku ilmiah untuk merangsang minda dan jiwa yang positif. Dan jika kita baca banyak buku, kita boleh buka minda kita. Untuk kita lebih sifat terbuka dan menerima lebih-lebih lagi. Terdapat banyak pendapat kita boleh meraihkan semua. Sebab apa? Sebab kita ni dia akan melatih diri kita untuk menjadi sifat terbuka kepada semua orang. Dan yang kedua adalah masyarakat. Dari sudut masyarakat pula, anggota masyarakat mengadakan aktiviti yang bermanfaat seperti gotong royong membersihkan kawasan perumahan, kawasan masjid. Jadi kita tengok ada juga masjid-masjid ataupun perumahan-perumahan yang melakukan aktiviti gotong royong secara berkala. Baguslah situ. Okay, komiti mengadakan aktiviti beriadah bersama rakan dan keluarga. Jadi kita tengok satu perumahan tu kadang-kadang dia ada letak satu padang ataupun satu taman permainan. Kerana apa? Kerana untuk menggalakkan perumahan, orang-orang penduduk perumahan tersebut pergi untuk beriadah setiap petang. Dan yang ketiga pula adalah dari sudut negara. Kerajaan mengadakan program yang bermanfaat kepada masyarakat seperti Hari Sukan Negara, kempen membaca dan sebagainya. Peranan negara itu sendiri. Agensi kerajaan melancarkan dan menyediakan infrastruktur yang bermanfaat untuk aktiviti masyarakat yang seperti mana? Seperti rekreasi ke,
memalaksukan. Jadi peranan negara tu, pihak yang bertanggungjawab itu ataupun pihak yang berwajib perlu mengambil inisiatif, perlu menitik beratkan tentang manfaat masa lapang itu sendiri. Jadi marilah kita sama-sama tengok apakah pengajaran hadis bagi tajuk memanfaatkan masa lapang dan kesihatan. Jadi jom kita sama-sama tengok. Jadi pengajaran yang pertama adalah umat Islam ni wajib bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahi pelbagai nikmat seperti sihat dan masa lapang. Nah, jadi kita tengok sekarang ini di hospital ke, di rumah sakit ke, kita tengok ramai orang yang Allah tarik dah kenikmatan masa sihat dia. Dah, Allah tarik dah kenikmatan yang ada masa lapang, boleh buat semua perkara. Allah tarik. Jadi kita sebagai umat Islam kena bersyukur masih lagi diberi peluang, ruang dan kesempatan untuk kita dalam keadaan orang kata sihat, masih lagi sihat dan mempunyai masa lapang. Dan yang kedua, murid mesti menggunakan masa lapang dan nikmat sihat dengan menuntut ilmu dan berbakti kepada ibu bapa, masyarakat dan negara. Jadi kamu semua ni sebagai seorang murid, tugas kamu adalah untuk menuntut ilmu sebanyak yang boleh. Menuntut ilmu sampai bila-bila. Jadi tugas kamu sebagai seorang pelajar adalah belajar, menuntut ilmu dan seterusnya berbakti kepada ibu bapa, masyarakat dan negara. Carilah ruang yang ada ni sebab masa kita ni tidak akan kembali lagi. Macam saya ni sudah tua, kamu semua itu muda lagi. Jadi masa yang ada tu tolong manfaat betul-betul. Dan yang ketiga, kita sewajarnya memanfaatkan nikmat yang diperolehi dengan betul dan sebaik-baiknya supaya tidak mengundang penyesalan pada masa hadapan. Begitulah. Ini disebabkan kita ni kadang-kadang lalai. Kadang-kadang kita rasa menyesalnya aku tak belajar sungguh-sungguh pada dulu. Menyesalnya aku tak buat ni. Menyesalnya aku tak buat ni. Misalnya kita buat ni. Jadi masa yang masih ada ni, kamu semua perlu berpenat lelah untuk menuntut ilmu, buat perkara yang berfaedah, bantu ibu bapa, buat perkara-perkara yang berguna, membantu masyarakat. Dan last sekali adalah masyarakat disarankan agar menjaga kesihatan dengan melakukan aktiviti yang sesuai. Jadi kita nak jaga kesihatan kita kena melakukan aktiviti-aktiviti yang kata boleh mengaktifkan jantung kita, buat kita jadi berpeluh. Jadi bila kita jantung kita aktif, kita selalu sihat dalam pada masa sama, kita akan jadi rasa cerdas. Otak kita pun cerdas. Kita bertemu dengan orang pun tidak dalam keadaan tekanan, tidak dalam keadaan penat, badan rasa semangat, mengaktifkan aura-aura positif di hadapan orang. Disebabkan apa? Disebabkan badan kita ni cerdas. Kata dah cukup charge. Okey. Saya rasa setakat itu sahaja bagi kumpulan saya. Okey. Untuk tajuk ini, untuk tajuk masa lapang dan kesihatan, manfaat masa lapang dan kesihatan ini, jadi diharapkan kamu semua dapat orang kata dapat something ataupun dapat sesuatu. Apa yang cikgu bagi tahu ni dapat sesuatu. Dapat sesuatu. Jadi kalau cikgu tanya, apakah maksud nikmat sihat? Apakah maksud nikmat nikmat masa lapang? Jadi kamu semua boleh bagi tahu cikgu dan kamu semua dah faham apakah yang dimaksudkan dengan nikmat sihat, apakah kesan jika kita tak jaga nikmat sihat, tak bersyukur dengan apa nikmat sihat. Jadi marilah kita sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena manfaatkan masa yang lapang
urus jadual betul-betul, jadual kehidupan harian kita betul-betul, dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa diberi kesihatan dan sentiasa diberi ruang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti kepada semua masyarakat. Nah, itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.